Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Mac 2024 bersama saya Syah Muhammad Amin. Tindakan Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ashari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari adalah sesuatu yang mengecewakan. Namun Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Dr. Afif Bahardin berkata ia tidak melemahkan Bersatu di Selangor. Bercakap kepada Malaysia Kini, Afif berkata kedudukan Bersatu di Selangor tetap kukuh meskipun Rashid mengumumkan sokongan kepada Amiruddin. Kata Afif, tindakan Abdul Rashid tiada kesan pada parti dan ia lebih kepada keputusan peribadi. Semalam Abdul Rashid dalam satu kenyataan menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor yang juga pemimpin PKR. Katanya keputusan itu dibuat dengan rela hati dan tanpa paksaan. Kata Abdul Rashid lagi, ini selepas dia meneliti ucapan Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Bersatu pada 2 Mac lalu meminda perlembagaan partinya dalam usaha untuk menghalang wakil rakyatnya berpaling tadah. Mengulas lanjut, Afif yang juga Adun Taman Medan berkata, kepimpinan parti akan membincangkan isu Abdul Rashid sebelum tindakan selanjutnya diambil. Farhash Wafa Salvador menuntut ganti rugi 10 juta ringgit daripada Ahli Parlimen Majang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Farhash membuat tuntutan itu setelah dakwaan dia terlibat menawarkan rasuah dan mengugut beberapa ahli parlimen supaya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Plaintiff yang juga bekas setiausaha politik Anwar memperfalkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Januari. Menurut pernyataan tuntutan, Farhash mendakwa Wan Faizal membuat kenyataan fitnah itu dalam sidang media di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur pada 14 November tahun lalu. Farhash Wafa selaku plaintiff turut mendakwa ia memberi gambaran bahawa beliau bersengkongkol dan memberi arahan kepada individu yang dikenali sebagai Datuk Botak untuk menawarkan rasuah atau mengugut ahli parlimen lain bagi memperoleh sokongan untuk Perdana Menteri di Parlimen. Farhash diwakili oleh Tuan Ahmad Deni Ruben & Co, manakala Wan Faizal pula diwakili oleh Cetan Jedwani & Company. Sehubungan itu, Farhash Wafa menuntut ganti rugi kas sebanyak 10 juta ringgit dan ganti rugi pampasan, teruk serta teladan yang tidak dinyatakan jumlahnya daripada Wan Ahmad Faizal kerana memfitnahnya. Baik, dalam pada itu, Syahrul Emma Reina Abu Samah atau Ratu Naga menyaman SPRM atas dakwaan badan anti rasuah itu menafikan haknya untuk diwakili peguam sewaktu disoal siasat. Dia memfahamkan saman pemula itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 26 Februari lalu. Tindakannya terhadap SPRM dan dua lagi defendant itu berkaitan penangkapan oleh SPRM pada 16 Februari lalu. Dua lagi defendant dalam saman itu ialah Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Kerajaan Malaysia. SPRM menafikan Ratu Naga ditahan dan cuma dipanggil membantu siasatan. Kenyataan itu bagaimanapun dipertikad peguamnya, Nabila Khairuddin. Nabila berkata apa yang berlaku satu tangkapan kerana rumah anak guamnya digeledah dan dia dibawa ke Putrajaya menaiki kereta SPRM. Sumber-sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa aktivis Bersatu itu disiasat susulan dakwaan rasuah yang dibuat oleh seorang lagi aktivis parti itu, iaitu Badrul Hisham Shahrin terhadap Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul atau Cikgu Bad menuduh Syamsul, setiausaha politik kanan Perdana Menteri, menyalahgunakan dana NGO. Bagaimanapun sebelum ini, Syamsul menafikannya. Sementara itu, Syahrul Emma berkata tindakan itu diumumkan sempena Hari Wanita hari ini. Katanya dia mengambil tindakan itu untuk membela rakyat, untuk mendapat representasi peguam dan menegakkan hak asasi bawah perlembagaan. Berita seterusnya.
Mirzan Mahathir percaya siasatan SPRM terhadapnya adalah peluang bagi membuktikan dirinya. Menyifatkan perkara itu sebagai cabaran, anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad itu berkata, seluruh rakyat Malaysia turut berdepan rintangan masing-masing. Memetik fotoskop ketika ditanya berkaitan siasatan itu, Mirzan berkata dia okey dan perlu bertindak dengan tenang. Mirzan yang juga Presiden Persatuan Lawn Tenis Malaysia berkata dia tidak pernah berminat untuk menyertai politik. Katanya dirinya hanya mahu terlibat dalam perniagaan. Namun disebabkan nama keluarganya, Mirzan percaya beliau menjadi tumpuan untuk sesuatu yang tidak diingini. Malah lelaki 65 tahun itu berkata dia tidak pernah menjadi anggota mana-mana parti politik. Mirzan dan adiknya Mozani dipanggil SPRM awal tahun ini dan bentuk siasatan terhadapnya tidak jelas. Mereka berdua diarahkan mengisytiharkan harta masing-masing selama 43 tahun. Menurut Mirzan, SPRM telah meminta senarai aset sejak 1981 iaitu tahun pertama Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh tampil memberi penjelasan susulan penampilannya yang berselendang semasa di Australia menimbulkan kontroversi. Hannah dilihat berselendang ketika mesyuarat bersama Universiti Monash sempena lawatan delegasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Melbourne. Ahli Parlimen segambut itu berkata beliau memakai selendang untuk menghormati rakan-rakan Muslimnya. Ini kerana katanya, sebelum mesyuarat bersama Universiti Monash, delegasinya terlebih dahulu melawat sebuah sekolah Islam di Melbourne, College Al-Taqwa. Mengulas lanjut, Hannah berkata, beliau kekal dengan penampilan itu kerana mesyuarat bersama Universiti Monash yang dijadualkan pada jam 12.15 tengah hari telah diawalkan. Katanya dia tiada masa untuk membetulkan rambutnya dan tidak mahu muncul dalam foto media dengan rambut yang kelihatan tidak rapi dan tidak didandan. Sebelum ini, Hannah turut berdepan kontroversi apabila tindakannya memakai tudung semasa melawat sebuah masjid pada Disember 2021 mendapat kritikan. Hannah berkata dia agak sedih kerana terpaksa menjelaskan perkara ini di media sosialnya dan dia berharap satu hari nanti penampilan dia memakai selendang tidak lagi menjadi isu. Kita ke perkembangan berikutnya. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX mengalu-alukan sekiranya kerajaan memberikan bantuan kas kewangan kepada penyewa awam dan pesara kerajaan sempena sambutan Aidilfitri April nanti. Presidennya Adnan Mat berkata bantuan berkenaan yang kelaziman diberikan setiap tahun wajar diteruskan. Katanya ia sebagai tanda penghargaan kepada semua penyewa awam sekaligus meringankan beban mereka dalam membuat persiapan menyambut perayaan itu. Adnan turut berterima kasih kepada kerajaan dengan pemberian bayaran insentif RM2,000 untuk penjawat awam baru-baru ini. Namun katanya jika kerajaan rasa ada keperluan untuk sedikit tambahan dalam bentuk bantuan perayaan mungkin boleh diberikan. Adnan berkata lazimnya kerajaan memberi RM500 untuk penjawat awam dan RM250 untuk pesara sempena Aidilfitri. Mengulas lanjut, Adnan berkata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Kumpulan Wang Persaraan dan Pertubuhan Keselamatan Sosial perlu mencadangkan kepada kerajaan bentuk kebajikan yang sesuai untuk penjawat awam akan datang dalam perbincangan pada 25 Mac ini. Beliau berkata ini termasuk cadangan supaya kerajaan meningkatkan skim caruman KWSP untuk majikan dan pekerja pada kadar bersesuaian atau tidak kurang 26% daripada gaji asas penjawat awam baru. Anwar Ibrahim mengarahkan semua jemaah menteri untuk menyegerakan beberapa perkara berkaitan memorandum persefahaman MOU dan niat pelaburan susulan lawatan rasminya ke Australia baru-baru ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata perkara itu disampaikan Perdana Menteri pada mesyuarat Kabinet hari ini. Jemaah menteri ada membincangkan beberapa perkara. Yang pertama, kita menerima update dan perincian hasil daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia
ini merupakan satu lawatan yang sangat berjaya, bukan hanya kerana telah berupaya untuk menarik minat pelaburan sebanyak 24.5 bilion ringgit, mengembangkan pelaburan-pelaburan sedia ada, dan ini hasil daripada pertemuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan 20 syarikat Australia di Melbourne. Sementara itu, Jemaah Menteri hari ini menyuarakan teguran secara tegas terhadap kenyataan ahli parlimen yang didakwa tidak benar dan dikeluarkan pada ketika sesi perbahasan usul menjunjung kasih Tita Diraja di Dewan Rakyat. Sehubungan itu, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, Jemaah Menteri akan berhubung dengan pejabat Speaker Dewan Rakyat bagi membincangkan perkara tersebut sekaligus memastikan ia tidak berulang. Di mana khususnya berlaku siri kenyataan yang dibuat oleh beberapa ahli parlimen yang tidak betul, tidak benar ataupun boleh dikatakan telah mengelirukan Dewan, dan siri permohonan maaf yang dibuat. Dan teguran ini ataupun kenyataan yang tegas dalam Jemaah Menteri telah disampaikan. InsyaAllah Jemaah Menteri akan berhubung dengan pejabat Tan Sri Speaker untuk pastikan, kerana seolah-olah ada sikap cakap dulu, minta maaf kemudian. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.